or dynamic. Okay, right, let's stay. So for our topic today, we're gonna learn. So we call balik chapter 9. Okay, chapter 9. I have already given you the video. So what is chapter 9 called? Apa tajuk chapter 9 apa dia? Solution of triangle. Okay, solution of triangle. Okay, of triangle. This topic is very simple, very easy. Okay, this one usually waktu KBSM lah, your previous senior keluar in paper 2, which contributes to a 10 mark, yes, 10 mark, yes, 10 marks. So this one yang pilihan, so you can choose either to answer or not, but you are very encouraged to answer this question because it's very easy. Senang nak dapat markah. But we still didn't know how the KSSM punya format. But I think just sama je lah. Okay. So solution of triangle. So for today, I'm gonna just recall that lah apa yang kamu tengok dalam video. So we're gonna learn on 9.1, which is about sine rule. Okay, sine rule. So apa rule dia tu? Ada dia punya rule dia. Can anyone tell me the rule? Dia punya formula dia apa dia? Based on sine rule ni. Formula dia. No one has any idea. The rule. A over sin A in A equal to B over sin B. Itu je ke? Another one equal to equal to C over sin C. So how do you differentiate A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil? So this is a triangle. Contoh lah kan. So you have this triangle. So ingat yang kecil adalah yang huruf kecil. This one lah, A, B, C is the side. Okay, side, the side. For example, if I have here A, B, and C. So the big A, the big B, the big C represent apa? Represent what? Angle. Angle. Okay. Angle tu nak letak kat mana? Kalau contoh A besar, so A besar kita nak letak kat mana? Where should we put it? Capital letter A. Adakah dekat sini? Opposite dengan siapa? Dia punya? Opposite with the side. Opposite with the side yang yang sama dengan this one is A kecil. So the opposite side is big A. So this one is big C and this one is big. Ataupun kamu letak kat sini lah B, A, C. It doesn't matter where you put the letter as long as you know that the capital letter is representing the angle and the small letter representing the side. Okay, so how do we actually get this formula? Okay, macam mana kita dapat formula ni? Dalam video yang saya share tu dia tak tunjuk macam mana kamu dapat formula ni. Okay, but it's very simple je. Okay. So, macam mana kita nak tengok? Okay, first kita nak prove this formula. Okay, proving this formula, making conjecture. Okay, example I have this formula, this triangle. Okay. I have this. So here is B, A, C, A, B, C. And then we're gonna have, so here is H. Okay, 90 degree. To represent, kita buat satu perpendicular line. Tak kisahlah kat bahagian mana, as long as ada satu perpendicular line and we call it hash. Okay, from this angle. Okay, you consider first. Consider triangle. Mana? This one is D. Sorry. This one is D. D tu dekat titik ni ya. Bukannya yang C yang kecil tu saya tak tulis sebab dia. Sebab kita nak dua side saja. Only involve two sides. Okay, consider triangle B, C, D. So, B, C, D is this one. Okay, B, C, D. It is a right angle triangle. So, kalau dia right angle triangle, kita boleh guna formula trigonometric. Okay, trigonometric. Trigonometric
which is yang sin soh cah tawa. Okay, soh cah tawa. So for this nama pun sin rule, sin. So kita just involve sin saja. Ingat, sin theta is equal to apa over apa kalau sin theta? Kalau sin theta, opposite over kan soh. So apa over apa dia punya formula dia. Lagi dia punya formula, kalau sin opposite over Hypotenuse. soh, hypotenuse. So you see over here. So theta yang kita nak adalah, kita ambil B, contoh B, this one. Sin B is equal to apa? So the opposite of sin B. Apa yang opposite dia? H ke A ke apa? Apa dia? Ni, kita just involve triangle kecil ni je. So B yang bertentangan dengan B ni huruf apa? Which side? H, yes. H over A. A lah kan? A. So from here, kamu jadikan dia macam simultaneous. So tinggalkan satu variable saja. So kamu pindahkan A pergi sebelah. Kamu akan dapat H is equal to sin B darab dengan A. So buat A dekat depan. So this one is the first question. Okay, bila first kita consider BCD. Now kita consider this one pula. Okay, consider triangle ACD. Okay, same thing, sin theta. Sebab kita nak melibatkan sin rule. So kita tengok sin theta. Sin theta is equal to opposite over hypotenuse. So now, we take this one, this angle. Okay, this A. Okay, sin A is equal to apa over apa sekarang kalau sin A? What is the opposite? What is the hypotenuse? Untuk triangle ACD. H. H over B. H over B. Yes, right. Okay, H over B small b. H over B. H over B. And then macam biasa, tinggalkan jadi single. So B kamu transfer ke sebelah. So you will have H is equal to B sin A. Okay, so this is your second equation. So from here, we use substitution. Subs 1 into 2 ataupun tak kisah. So we know both are H. H is equal to H. So ambil je lah. H first adalah A sin B. And H yang kedua adalah B sin A. And then you just transfer supaya yang melibatkan A couple dengan A, B ada dengan B. So this sin B kamu transfer pergi sana, sin A kamu transfer pergi sini. So, kalau dia pergi sebelah, apa akan jadi? Apa operation yang terlibat? Divide. Harap dia pergi sebelah, division lah. Okay, so kamu akan dapat A over sin A, big A lah, over B over sin capital B. That's how the formula came. Okay, dapatlah. So sama lah. So kalau untuk C pun benda yang sama je lah kiranya. C sin C. So that's how sin rule punya formula ni boleh terhasil. This part lah, this formula. So this is how the formula occur. Okay. Itu cara kita dapatkan. Okay, just guna, you just from a normal triangle, you divide into two using perpendicular bisector. Bila dia ada perpendicular bisector, then you're gonna have a right angle triangle. When you have right angle triangle, you can use trigonometry, okay, which is sin theta is equal to opposite over hypotenuse. And then just use, make sure you have two equations so that you can equalkan dia, and then just do a simple transferring ataupun simple algebra to get the formula. Okay, kalau macam ini, this one melibatkan acute angle. Acute angle. Apa maksud acute angle? Angle yang less than 90 degrees. So tengok ni, setiap angle ni adalah less than 90 degrees. Okay. Kat sini mana? Sini, sini. So kita guna yang melibatkan less than 90 degrees. If question give you macam obtuse angle. Obtuse meaning greater than, in between 90 until
Angle dia, theta in between 180 until 90. Contoh kalau ada bentuk dia macam inilah. Okay, macam ni. So this one kan lebih daripada 90 degrees. Still boleh. You can still use this kind of formula. As long as dia bentuk triangle. Okay, it doesn't necessarily hanya melibatkan acute angle which is less than 90. Kalau greater than 90 degrees but less than 180 which is obtuse angle pun kita boleh guna. Okay, so this one can be used for acute angle and also obtuse angle. The formula lah, sine rules punya. Okay, so macam biasa dalam formula tu, okay, kita buat satu example lah. Okay, example finding the value. Okay, example. Example. Contoh ada this one is STU. This one is 50.5 degree. One is 7 cm. This one is 6.03 cm. Okay. And then this one is x. So they ask you to find the value of x. Okay. Find x. So, for you to use sine rule, kamu kena ada opposite side dengan dia punya angle. Two opposite side and dia punya angle. So for this one, we have two length and also one side, one angle yang bertentangan. Yang kita nak cari pun angle yang bertentangan. So we can use sine rule. Okay. So in the video, dia guna yang sign terbalik kan, yang sin A over A is equal to sin B over B equal to sin C over C. You can use that one, but I prefer you to use yang the measurement, the length kat atas, the angle kat bawah. Okay, so macam ni contoh 7 over sin 50.05 okay, is equal to 6.03 over sin x. Okay, this one lagi simple. Kita guna yang measurement kat atas, dia punya angle dekat bawah. Okay, but if you want to use contoh sin 50.5 over 7 is equal to sin x over 6.3 pun boleh. It doesn't tak salah, but then I do prefer to use this one. Dalam video tu dia guna yang ini. Still dapat jawapan yang sama tapi better use this one lah. Okay, so from here, okay, kita teruskan. We want to find sin x. Okay, so, macam biasa, simpelkan, kamu buat cross multiplication. Algebra tak pun cross multiplication pun simple saja. So 7 sin x is equal to 6.03 sin 50.5. Then we want to find the x. So, kamu transfer 7. Belah sin x is equal to 6.03 sin 50.5 over 7. So you calculate this dapat berapa? Someone, can you press your calculator? 6.03 bracket sin 50. Okay, press your calculator. 6.03 bracket sin 50.5 over 7. 0.6646. 664. 0.66 for significant figures. Okay, ingat dalam for untuk math, for as significant figures. So kalau for SF 0.66 berapa? 66 0.6647. 47. Dah bunda betul lah tu. Okay. Now we want to find the value of x. Kalau sin pergi sebelah dia akan jadi apa? Sin negatif. Sin negative. Yes, betul. Sin negative 1. So sin negative 1 0.6647. Berapa kamu akan dapat?
Where's the value? 41.65. 41.65. Okay, 4 significant figures. Okay, ingat, remember, after titik perpuluhan, nombor tu kamu kena sebut satu-satu. Jangan sebut 65, 41.65, 41.65. After decimal, the numbers are being called one by one. No more 65, 605 ke apa-apa. Okay, so this one lah how to use Answer. the 66. 66 ke 65. 66. 66. Okay, someone call me just now. Dia nak Me, sir. betulkan. This one. Dah betul tak? Jen, ada apa Jen? How about the final answer? How many How many? significant 4 significant figures. 4. Final answer. Just ingat je. Kalau kamu nak ambil 4 significant figures, 4 SF, you take from working as until n 4 SF. Senang. Okay, Sebab- ambil je daripada awal sampai akhir. Okay, kenapa? uh, sebab kalau saya dah hari tu time buat latihan, kalau 2 significant figure dengan 3 ke 4 dia tak sama jawapan dia. Sebab dalam buku tu adalah dia punya syarat, but then in final exam nanti, waktu kamu punya final exam, dalam pengiraan dia akan ada satu contoh jawapan untuk kalau student jawab 4SF daripada awal sampai akhir. Dia akan ada second punya jawapan kalau student awal-awal dia ambil 6 significant figures. Lepas tu final answer dia tulis 4SF. Okay? Dia akan ada banyak jawapan berdasarkan jawapan pelajar. Okay? Kan selalu saya kata, untuk senang waktu kamu kira ambil banyak-banyak titik perpuluhan, final answer kamu buat 4 decimal places ke 4 significant figures. Tapi just to be safe, waktu pengiraan kamu ambil 4 significant figures, waktu final answer pun kamu ambil 4 significant figures. Okay, tak apa, nanti dalam final exam kamu akan ada, dalam mark scheme tu dia akan ada jawapan-jawapan yang berbeza bergantung kepada berapa banyak titik perpuluhan yang kamu ambil. Okay, so it's okay kamu nak ambil banyak-banyak awal, final answer baru kamu buat 4 significant figures, ataupun awal-awal lagi kamu nak ambil 4 significant figures, final pun 4 significant figures. Yang penting final answer ni is 4SF. Ataupun bergantung kepada soalan. Kadang-kadang dia state dia nak 3SF. Kalau dia state 3SF, kamu buatlah 3 significant figures. But kalau not stated in the question, you just take 4 significant figures. Okay, Jen? Okay, sir. So yang penting final answer je 4SF. Okay. Now one thing in sign rule ni tentang ada satu case. Case apa? Yang dalam video tu dia kata case apa? Case yang agak pelik. Apa nama case tu? Anyone recall the video? Ambiguous. Tak dengan huruf A. Ambiguous. Ambiguous. Cases. Case. Okay. So ambiguous case ni dia berlaku terhasil if first kamu ada 2 sides n plus 1 non-included angle. Okay, and then one more one side is less than the others. Yang bertentangan tu, sudut yang bertentangan nanti kata yang tu dia. Okay. So if we draw the triangle, kita tengok contoh. Apa yang maksud dia 2 sides dengan 1 non-included angle? Okay, maksudnya kamu ada satu angle kat sini. Okay, angle X. Okay, sides ni non-included angle. Included maksudnya side dia satu kat sini, satu kat sini. So, kalau side dia, contoh dia bagi A kat situ and another side is dia guna ni, C. So, this one akan, X ni dia akan dipanggil sebagai included angle. Okay, included angle. Di mana angle tu diapit oleh 2 side yang diberi. Okay, macam ini dia akan jadi included angle. Sebab apa? Dia bagi 2 side
And angle tu di antara side tu. Okay. Kalau yang ini, dia kena macam inilah. Okay, contoh. So, A, B, sini. X. Ini kita panggil dia sebagai non-included. Okay, non-included angle. In which, dia angle dia terbuka. Tengok A side dia satu kat sini, satu kat sini. Okay, angle dia tidak diapit oleh dua sisi. Itu maksudnya non-included. Angle yang tak diapit oleh dua sisi. Kalau macam ini, dia bagi. Angle ni diapit oleh dua sisi yang kita tahu nilai. A dengan C tu dia bagi. So X ni kita panggil dia sebagai included. Kalau yang macam ini, non-included angle. Okay. So untuk ambiguous case ni, dia terjadi kalau if you have your triangle one here. So this one is A, B, C. Okay, this one is angle itself contoh 30 degrees. This one contoh 6 cm. This one contoh 4 cm. Okay. Ambiguous case ni boleh berlaku sekiranya dekat dalam triangle ni kita boleh wujudkan satu lagi triangle. Dia akan jadi, dalam triangle tu dia boleh jadi dua triangle. Tengok, based on this one, first kamu ada satu and then dia pecahkan jadi dua, and the new side untuk angle yang triangle baru ini adalah sama panjang dengan angle yang kat sini. Okay, dia jadi sama panjang. So situ akan jadi 4 cm, this one akan jadi 4 cm. So dia akan memecahkan, dia akan jadi dua. Okay, tengok, dia akan jadi macam ni lah. Satu triangle yang macam ini, yang original triangle, which is sini 6, sini 4, sini 30 degrees. And another one is jadi angle yang ini. Okay, this one is 30 degrees, this one is 6 cm juga, and this angle pun 4 cm also. Okay, 4 cm, 6 cm. Okay. That's the ambiguous case. Okay, angle dia, kalau waktu kat sini, original dia, this one, acute angle ke obtuse angle? Yang angle dekat B tu. Is that considered as acute or obtuse angle? Not One acute. is acute angle. Kenapa? Sebab dia less than 90 degrees. Acute angle. Okay. But it's for this one. Ni kita panggil dia sebagai B baru, B satu yang baru. So kalau kat sini, angle ini kita gelar dia sebagai apa? Acute juga ke? Kita tengok. Adakah dia lebih 90 atau kurang daripada 90 rasanya angle tu? Lebih. So this one akan jadi obtuse angle. Okay, obtuse angle. So this one lah, bila dia jadi dalam triangle tu, dia boleh they can create another triangle where dia punya size dia sama dengan side yang asal yang bertentangan ni, 4 dengan 4. Dia selalunya side ni yang dia akan bertentangan dengan angle lah. 30 degrees kat sini selalunya side yang kita boleh ubah tu adalah side yang bertentangan dengan angle. Okay, like this one. Okay. Macam mana? Okay, contoh lah. Okay. Tengok macam mana wujudnya ambiguous case ni. Okay, determine whether ambiguous or not. Okay, ambiguous or not. Okay. Untuk ada one A. One okay, A, B, C, 40 degree, 8 cm, 5 cm. Okay. Nah, satu benda yang kamu kena tahu juga adalah satu benda saya explain tadi. Okay, dia punya ni angle kat tengah ni ada yang 90 darjah. Okay, this one kan tengok balik. Okay. H less than A less than. So bila kamu ada ni, kamu nak decide sama ada dia ambiguous atau tidak. First,
Okay, macam ni. Dan kamu wujudkan satu kat tengah ni. Based on situ, boleh tak kamu tahu angle kat sini? Then try decide, adakah angle contoh kat sini, bukan angle lah, side dia ni, contoh sebagai dia X ni, adakah dia lagi kecil atau lagi besar daripada salah satu, daripada dua-dua tu. And the side RQ is shorter than the side ER but longer the height of the triangle. Okay, okay, now this one, X ni. X ni dia kena lagi kecil daripada yang tepi ni, and yang tepi ni kena lagi kecil daripada ini. Okay, so kalau macam ni betul dah lah contoh kan. Okay, kamu dah wujudkan satu 90 darjah. Dia kena height, ketinggian 90 degrees. So kalau kita nak cari 90 degrees kan, kita boleh tahu. So ini adalah dia punya hypotenuse. So hypotenuse dia akan sentiasa lagi panjang lah daripada dia punya height. So that's why this one kita consider dia sebagai ambiguous case. Okay. Reason dia ambiguous, yes. Why? Okay, first kamu kena tahu dulu angle dia. Angle CAB is angle dia 40 degrees. Selalunya angle kat sini ni dia kena acute angle. Okay, angle yang bertentangan which is equal to acute angle. Acute angle. Sebab kalau dia obtuse angle tak boleh lah, dia besar. Okay, acute angle. First, kamu kena decide adakah angle yang bertentangan tu acute atau tidak. Okay, macam ni acute, yes. Okay. Yang kedua is that dia punya sudut yang bertentangan pula, BC. Okay, length BC tu, yang bertentangan dengan sudut tu is less than salah satu lagi side yang dia bagi macam ni kan, length AB. Okay. But then dia punya length BC ni is greater than height of the triangle. Height of the triangle tu kamu kena buat sendiri. Height of triangle. Okay, triangle. Okay. Okay. Okay, that one lah. Tu je cara nak decide dia. Okay, first decide dulu satu angle. Angle ni kena non-included angle. Okay. Okay, and then dia punya length tu satu, one side kena lagi besar daripada the other side. Okay, this one lah, 8 lagi besar daripada 5. And yang kecil tu kena bertentangan dengan the non-included angle. Contoh kalau dia bagi macam ini, simple ni. Okay. This one is 30, this one is 6, this one is 5. Okay. Okay, this one. Can we consider dia ada ambiguous case ke tidak kalau macam ni? ICM. Okay. Any idea? No. Just given like this. Why no? Kenapa no? It is an included angle. Yes. But ni 30 is included angle. Okay. Kalau macam tu terus dah salah dah. Okay. Because why? Because given an included angle. Ingat dia kena non-included angle. Okay. Terus dah dapat decide. Okay. Tak perlulah kamu nak decide yang nombor 2 ni pula. Length, adakah length yang tepi ni lagi kecil daripada length ini? Tak perlu dah. Sebab dia punya first criteria dia dah tak tepat. Which is angle tu first dia kena non-included angle. Acute angle ke apa-apa. Okay, anything? Okay, so itu cara nak decide dia ambiguous case or not. And then nanti kamu just buatlah pengiraan dia nak determine. Okay. Contoh soalan ambiguous case. Soalan ni. Okay. Now, kita nak discuss homework yang saya bagi. Okay, we gonna discuss the homework given to you. Tak ramai pun submit, 10% only. So 10% tu dia akan dapat makan lebih lah nanti. Okay. So now kita discuss. Sekejap. Okay. First homework adalah intensive practice page 205 dengan 250, 251. Equation number 2. Okay.
Let's us do it together. Okay, so let's look this one. Okay, this 17, 10, 6, 10. D, C, E, B, A. Okay. Diagram on the right shows a triangle ABD. Okay, ABD yang paling besar. Point C and point E lies on the straight line AD. Okay. The first question they ask, find BE, CE, and DE. Okay. BE, CE dengan DE. Okay, nak cari BE. Mana BE? Okay, this one. Okay, kamu guna formula apa untuk cari BE? Pythagoras. Pythagoras theorem. Yes, correct. Square root. Okay, hypotenuse is 10 square minus 6 square. So, berapa jawapan yang kamu akan dapat? Keluarkan buku. Kamu dah ada yang dah jawab tu. Berapa jawapan kamu akan dapat? 8 cm. Yes, correct. 8 cm. Because dah siap BE. Untuk cari CE. CE, kita guna apa? Kita tahu sini 8. Guna apa pula? Sama. Sama Ada juga. triangle yang Yes, cuma sekarang kita melibatkan triangle ini pula. Okay. Dia tapi still guna Pythagoras theorem. So, dia punya hypotenuse berapa? Yang paling besar 10. 10 square. Yes, 10 square minus 8 square. So, equal to berapa? 6. 6 cm. X. So, maksudnya this one sama panjang dengan that one. Okay. Dan last kali dia minta DE. So this side. DE. So, what? Kamu guna apa? 17. Nah, Pythagoras juga tapi melibatkan yang 17. Yang this one lah. Okay, all this one. Okay, so 17 square minus 8 square. Square root kan answer. So your final answer equal to 15. 15. Alright. Okay, so kalau 15 is total, so D pergi ke C berapa cm? D pergi ke C. Betul. Kalau D pergi ke E adalah 15, D pergi ke C berapa cm? Sini total 15. So DC, D pergi ke C, kecil ni berapa ya dia? 9. Correct. Ya, 9. Okay. So that's for the first question. Very simple. Just using Pythagoras theorem. Okay, now B. Okay, B. Calculate angle. Okay, nak angle EAB. Okay, angle EAB first. Kita buat EAB. So angle EAB is over here. Angle this one. Okay, angle this one. Angle EAB. So macam mana kamu cari angle EAB? Kat sini. Guna cos. Guna cos. Yes, trigonometric guna cos. Kamu nak guna benda lain pun boleh. Sin pun boleh sebab kita sebenarnya dah tahu semua tapi tak apa. Sebab based on given dia bagi dekat situ kamu guna cos adjacent over hypotenuse. So we can find, so cos angle EAB is equal to, okay, adjacent over hypotenuse 6 over 10. So angle kan adjacent over hypotenuse. This one is dia punya opposite adjacent hypotenuse. So angle EAB kamu equal to berapa? 53.13. 53 point berapa? 13. Jangan sebut 30. 13. Persi. Dah diberitahu tadi. Okay, 13. Jangan sebut 13 lagi kat belakang. Okay, next angle is angle BCE. So, BCE dekat sini. Dekat sini.
BCE is equal to EAB. Is equal to EAB. Macam mana kamu tahu dia sama panjang? Sama kaki. Sama Angle dia. kaki. Angle sebab dia sama kaki. Sini 10, sini 10. So angle dia sama kaki. Bagus, bagus. So, secara tak langsung this one kita terus tahu is equal to 53.13 degree. Tak perlu nak kira. Memanglah boleh kira. Kamu just keluarkan, kamu still boleh guna cos pecah ke tangent. Tapi lagi simple kalau kita just tengoklah. This one is 10 cm. This one pun 10 cm. Guarantee lah kaki dia sama dekat sini. Yang merah ni A dengan C ni. So same triangle, apa nama dia? Isosceles triangle. Okay, isosceles triangle. Same sama segitiga sama kaki. So we can directly ambil based on angle EAB. Okay, next is BCD. BCD. So over here, this side. So, macam mana kamu nak cari angle that side? Tolak 180. Tolak dengan siapa? Tolak dengan angle C. Angle C yang kecil tu kan, 53.13. Yes. Kenapa? Sebab ingat a straight line, dia punya angle is 180. So 180 minus 53.13, so equal to berapa? 126.87 Point? degree. Betul. 87 degree. Remember, untuk kalau yang melibatkan angle, kamu kena angle je, kamu wajib letak dia punya unit. Okay, degree ni. Wajib letak unit supaya nanti kita tak tertukar dengan nombor biasa. Okay, wajib letak unit. So now, angle ABD. Mana ABD? ABD. Kat atas ni. Guna sun rule. Guna sine rule. Okay. Sine rule. Okay. Siapa tadi? Siapa yang bunyi tadi? Percy. Okay. Sine rule kamu guna macam mana? Sin B Sine B over over 21. 21. Because Macam mana? 15 plus plus 6 Yes, correct. Equal to sin 53.13 A over 17. 17. Yes, correct. Bagus. Sebab kita dah tahu A kat sini angle dia berapa. Opposite side dia 17. So kita nak cari dekat B. Kita tahu opposite side dia 21. So just calculate. So your B is equal to berapa? Terus kira. Angle B equal to 81.20. 21 to 0. Okay, that one ni saya tak tunjuk lah dia punya, just transfer. Kamu kira ni, kamu darab dengan 21, lepas tu sin negative 1 pergi sebelah, sin pergi sebelah, sin negative 1, answer dapatlah 81.20. Okay, terus this one just simple trigonometry dengan algebra biasa je, algebraic biasa je. Tak masuk lagi yang kita belajar ni, just masuk sin rule punya formula biasa je. Okay, and next di CBD, angle CBD. Angle CBD. Mana? CBD. Okay, yang kecil ini CBD. Yang kecil ni. Macam mana kamu dapatkan CBD? Just Guna semua je lah kan. Yes. Sin B. Sana? Sin rule. Sin rule juga. C, Yeah. B, B. Okay. Uh, So, Sin sin, B. okay, someone kira explain dia punya tu sin apa? Kamu Sin punya jalan B. kerja. Sin B, B over over 9. 9 9. equal to Sin sin 126.87 7 over 17. 17. So your angle B yang kecil tu equal to 0.4235. okay, and then Oh, no. sin pergi sebelah sana
25.06. Yes, correct. 25.06. Okay, baguslah. Okay, itu kalau kamu guna sine rule. Actually kamu boleh je guna apa? Triangle. Triangle simple je. Okay, kan kita nak cari yang ni sekarang. This one. This one is D, C, B. Kita tahu sini adalah mana tadi? 126.87. Kita pun dah tahu angle dekat D, kita dah tahu ke belum? Belum. Tapi kena panjang lah. Okay, D ni pun kamu boleh dapatkan je sebenarnya. Sebab kamu dah tahu nilai A dengan B full. Kamu boleh juga cari D. And then guna triangle. 180 tolaklah C, tolaklah D. Ada dua cara boleh. Tapi this one lagi simple. Sine rule sebab kalau nak guna this one, kamu kena cari D dahulu. 180 tolaklah dengan A dulu. A berapa tadi? 53.13. Dan tolak dengan 81.20. Dapat D, baru boleh cari B. So actually ada dua cara. So if you can't remember how to use sine rule punya formula, kamu boleh je guna simple triangle punya formula biasa. Okay. Now, kita tanya next soalan C. Explain the ambiguous case in the diagram. Okay. Adakah diagram tu ambiguous? Yes. Kenapa dia ambiguous? Because okay, kat mana? The same angle Same angle. to side yang sama length. Yes. Okay, betul. Dia ada two side yang sama length, which is this one lah. This one, sekejap mana? Kat mana? This one 10. Okay. First tengok dulu. This one kecil daripada 17. Which is correct. Okay. And then kita boleh ada angle kat sini. Contoh kat sini lah kita bagi angle dia. Okay. This is the angle dekat D ni is non-included angle. Why? Because 17 dengan 10. And then kita ada 10 kat situ, 10 juga kat sini. Okay. And then we have, dia punya height adalah 8, which is kecil daripada side yang bertentangan, angle yang, side yang bertentangan dengan angle kita. Okay. That's explain that this triangle is ambiguous. Yes. Ataupun kamu boleh je cakap C triangle BDC and BDA Okay, BDC BDA has a side, has side, has angle and two sides with same size. Oh, okay. Doesn't matter. Okay. Now question number 4. This one kena fikir sikit. But then simple saja juga. Okay. The diagram on the right shows a square picture frame which is hung by Amira using two pieces of rope. Amira find that the picture frame inclines to the right. The angle formed between the longer rope and the frame is 48 degrees. The length of the rope are 20 and 15 cm. Respectively, calculate the perimeter of the frame. So dia punya lukisan dia lebih kurang macam ni. Ini dia saya ingat kiri sikit. And then okay, like that. Okay, so and then stated here is 48 degree. Then dia kata length of the rope are 20 and 15. Mana satu 20, mana satu 15? Belah sini, belah 20. A ke belah B? Belah A. Belah A yang 20. Sebab dia dah kata, dia kan incline yang kat 48 tu angle, dia punya rope tu panjang sikit. So this one is 20, this one is 15. Okay, 20,
15. So nak senang kamu bagi sudut. Okay. Saya bagi sini A, sini B, sini C. Supaya senang nanti nak determine. Okay. Dia suruh cari apa? Calculate the perimeter of the frame. Okay. Perimeter of the frame. So dia just nak ini. This one. So this is the frame. So nak cari frame, apa yang kita kena buat untuk cari perimeter of the frame? Kamu kena Kita cari apa perlu- first? Yes? Jen, kita perlu cari Perlu cari angle dekat C tu dulu, lepas tu buat sine rule. okay. Angle dekat C tu dulu. Buat sine rule. Okay. So macam mana nak cari angle dekat C? Kamu cari angle dekat Kita siapa cari dulu? angle dekat A, Yes, lepas tu betul. First, 180 pula. yes, correct. So first kamu cari angle dekat A, baru kamu boleh dapat angle dekat C. So nak cari angle dekat A, kamu guna sine rule. Okay. Someone tell me the working. Okay. Macam mana nak dapatkan angle dekat A tu? Sin A Sine A. over Over. 20 equal to sin 48 over 15. Yes, over 15. So and then you calculate your angle A is equal to what? 82.25. 0.25. Yes. Okay, kenapa saya tak tunjuk jalan kerja kat celah-celah tu? Sebab jalan kerja tu tak dapat markah. Kamu hanya markah kamu kat sini satu, kat sini satu. Okay. As long as kamu betul kat sini, at least dah dapat markah. Waktu transferring tu transfer lah betul-betul. First bawa 20 pergi sebelah jadi darab. Satu sign tu pergi sebelah jadi sign -1. Okay. But the mark is over here. Okay, these two. So that's why saya tak tulis kat tengah-tengah. That's very simple je. Sin 48 over 15 equal to berapa? Times 20 equal to berapa? Lepas tu sin -1 dalam bracket masukkan nilai. Press answer. Very simple saja. Okay. Dah dapat A. And then nak cari angle C. 180 tolak 82.25 25 plus 48. plus ke minus? Minus Plus 48. So equal to 49. 49. 44. 49.75 kan? 49 right? 49. Bawah punya. Yes, bawah. So and then to 49. find the value of C, guna apa nanti? Sign. Guna rule. C yang kecil ni. Okay, nak senang macam ni lah. Kalau yang kamu nak cari adalah angle. Okay, contoh macam angle A, sin A. So biar angle tu ke atas. Tapi kalau kamu nak cari side, biar side ke atas. Okay, it's simple like that sebab nanti tak pening kepala. Kenapa? Tengok ya. Okay, kalau kita nak cari yang length kan sekarang, length C kecil. So letak C dekat atas. Sin C kita 49.75 is equal to pilihlah which one, tak kisah. So pilih 15. 15 over sin 48. Okay, kenapa saya kata lagi senang kalau kamu buat C tu kat atas? Apa yang kita nak cari kat atas, sebab apa? Okay, kamu nak cari C, kamu just transfer sin 48 pergi sebelah. Kamu akan dapat 15 over sin 48 times sin 49.75 degree. Kalau kamu still follow yang macam ini, contoh kamu akan dapat sin C, sin 49.75 degree over C is equal to 15 over 40 sin 48 degree. Sekarang sini kat bawah payah. Kita kena buat darab silang dulu. Kamu kena buat darab silang. Kamu akan dapat macam ni. 15C is equal to sin 49.75 degree darab dengan sin 48. Lepas tu kamu kena transferkan 15 sebelah. Panjang jalan kerja. So, untuk selamat, fikir macam ni jap. Kamu tengok apa yang kamu nak cari. If you want to find the angle, letak sin dekat atas. Angle tu kat atas. Okay, macam ni. Kita nak cari angle. So, sin A over side
sin B over side. Tapi kalau kita nak cari dia punya sides, kita letak side dekat atas kan dia boleh jadi A. Formula dia kan A over sin A, ataupun kita boleh letak sin A over A. So it doesn't matter. So bila masa kamu nak guna which one, kamu just ingat apa yang kamu nak cari. If you want to find the angle, guna yang ini. Angle tu ke atas, sin A. If you want to find the measurement, the sides, kamu letak side ke atas. Simple lagi. Okay. So your length C is equal to apa? Yang kamu dah kira. Dapat berapa nilai panjang C tu? Anyone? 15.405. 15.405. Okay. Kalau ni kamu ambil banyak waktu mengira, tak apa. Ataupun kamu boleh je nak ambil 15.41. Memanglah jawapan dia akan lari sikit lah daripada kamu punya finance. Okay, and then this one is satu side. Dia minta perimeter. Okay, kena buat apa nak cari perimeter? Dalam 4. Perimeter equal to 4 times 15.405. So berapa kamu akan dapat? 61.62 cm. This final answer ambillah 4 significant figures. Kalau kita buat 4 bracket 15.41 62. Kalau kamu buat ini, kalau kamu ambil 4 significant figures awal-awal, kamu akan dapat 4 bracket 15.41, kamu akan dapat jawapan kamu 61.64 cm. Okay. These two, dia akan adalah nanti pilihan jawapan dia. Tak semestinya dia akan fix je, this one je. Tak. Okay, dia boleh jadi this one juga. Dia bergantung kepada how many decimal places, how many significant figures you use throughout your calculation. Okay, throughout your calculation. Both are acceptable. Okay, very simple this one. Simple je sign rule. Okay, sign rule is very simple. Okay, now sikit lagi. Question number 5. Okay, question number 5. Question number 5. Okay, the diagram on the right shows the position of Puan Azizah house and the house of her two children, Amir and Anita. Another child, Aida, wants to build her house such that all the three houses of the sibling are collinear and the distance from her house and Anita's house to Puan Azizah's house is the same. Find the distance between Anita's house dengan Aida house. Okay, let's do this. Boleh guna ambiguous biasa. Yes. Ni betul. Ini akan guna ambiguous. Tunggu dulu. Amir sini Azizah punya. Ini rumah mak dia lah, Azizah. Amir anak dia 150, dia akan pergi ke rumah Anita, anak dia juga. Okay, sini 250. Okay, ayat first dia kata dia ada seorang anak lagi, Aida. Okay, Aida tu ayat yang diberi adalah rumah Aida tu dibina supaya such that all the three houses of the sibling are collinear. Do you guys know what is the definition of collinear? Apa itu collinear? Tak tahu. So collinear meaning that dia berada di satu garis yang sama. Okay? Same line. So kita dah ada Amir kat sini. Kita dah ada Anita kat sini. Agak-agak Aida tu dekat mana? Dekat inilah kiranya. Ke ujung. Sebelah. Dekat ujung. Ataupun dia boleh jadi kat sini juga. Dia boleh jadi kat sini. Bergantung. Bergantung kepada soalan informasi yang dia bagi seterusnya. Yang penting maksud collinear ini adalah dia berada di satu garisan yang sama macam ni. So rumah Aida boleh jadi kat sini, boleh jadi kat sini, boleh jadi kat sini, boleh jadi kat sini. Tengoklah. Tengok nak tahu kat mana kedudukan dia, kita kena tengok ayat seterusnya. Okay, dia kata apa lagi? And the distance from her house and Anita house to Puan Azizah house is the same. So ini Anita jarak dia pergi ke Puan Azizah panjang ini. Dia kata jarak dia daripada rumah Aida pergi ke rumah Puan Azizah pun sama panjang. So secara tak langsung kita tahu ini adalah maksudnya dia belah sini. Dia adalah ambiguous case yang belah sini. Ini sebab lebih panjang sikit. Ke sini. Sebab dia kata ini pun sama panjang. So Aida dekat sini, Aida. Okay, like that. Okay, so macam itulah bentuk rumah dia.
So meaning that angle kat sini kita dah tahu sini 60 lah. Sebab apa? Sebab straight line kalau 120 kat situ 60. So sini pun 60. Okay, dah. Okay, next kita nak tahu. Find the distance between Anita house and Aida house. Dia nak cari jarak mana? Jarak sini. Ini. One. Saya guna warna this one. So dia nak cari jarak ini. X kat sini serta X. Cari A. Macam mana kamu nak buat? Any idea? First kamu kena cari apa dulu? Sin A. Sin A. Mana A? Kita ada wujudkan. Saya letak, okay, sini saya letak huruf lah. A, B, C, D. Okay. First, kamu cari sin A, which is this one. Okay, cari yang ini. Okay, kamu cari situ kamu akan dapat berapa? Okay, sin A, ingat kalau kita nak cari sudut, biar sin tu dekat atas. Okay. Sin A over what? Over 150 equal to sin 120 over 120 over 250. 250. So your angle A equal to 31.31. 31.31. Betul? 31.31. Okay. Kamu dapat sini 31.31. Okay. Next kamu nak cari apa? B. B. Macam mana nak cari B? Perlu guna sine rule lagi ke? Tak. Kita guna apa je? Sum of triangle. Yes, sum of triangle. So angle B is equal to 180 minus 120 minus minus 31.31. 1.31. So, kenapa kita buat macam ni? Supaya nanti kita boleh cari sini. So bila kita boleh cari sini, kita bolehlah cari angle full dekat A tu. Nanti kamu akan nampak. Okay, kamu akan dapat berapa? Jen? 28.69. 28.69. Okay, 28.69 degree. Okay, dah dapat situ. Kita kena cari apa? B kecil. B kecil. Kenapa kamu nak cari B kecil? Cari Kat sini. distance. Ni kan, kita nak cari sini. Kenapa kita nak cari sini? Sebab kita tahu, sebab kita nak cari distance Anita house dengan Aida house. Okay. So angle, kamu guna apa sekarang? B. B. So B dekat atas ke dekat bawah kalau kita nak cari sudut? Atas. Yes. So, B over Sin 28.69 okay. Sekejap masih lebih sikit. Equal to equal to 250 over sin 120. yes. So your B is equal to 138.58 meter. 58. Okay. Okay. Kita tahu situ 138 point. That one lah B tu. Okay, now. So rumah Anita dengan rumah Aida punya jarak berapa? Sebab kita nak cari A ni. Ada ini. Dia dapat terus sebab Kenapa? segitiga sama kaki. Sama sisi. Macam mana kamu tahu dia sama sisi? 180 minus Yes, minus 60 minus 60. So, kita tahu semua. atas ke atas ni pun 60 degree kan? Okay, kalau saya keluarkan. Okay, tengok sini. So, ini rumah Cik Azizah. Ini rumah Anita, ini rumah Aida. Okay, sini dah 60, sini pun 60. So, berapa je tinggal kat atas? 60 jugalah. So, secara tak langsung dia adalah segitiga sama sisi equilateral. So,
Tadi kita dah cari nilai B. B kita dapat sini 138.58. Ni meter ya, salah ni meter. Ni jarak bukannya degree. Okay, meter. So dia nak cari Anita pergi ke Aida, which is this one. So secara tak langsung terus kamu dapat. Okay, hence distance Anita house to Aida is 138.5. It means it is an equilateral triangle. Okay, equilateral triangle. Macam itulah, dapatlah terus. That's why kita cari panjang B ni. Sebab daripada B ni kita boleh tahu Anita punya house. Sebab apa? Sebab dia equilateral triangle. 60-60, atas pun 60. So that's how to get the answer. Okay? Itu je lah untuk hari ini. So do you guys have any question before we end our class? So takut ada yang tak faham lagi macam mana boleh jadi ni equilateral. Apa itu collinear? Semua okay? Okay. Okay je kan? Okay, sorry lah saya ambil masa 7 minutes. Okay? So, that's all for today. So, untuk for your weekend, saya tak bagi homework supaya kamu boleh buat revision untuk kamu punya quiz. So, tak ada homework untuk minggu ini. So, just buat revision for your quiz chapter 4. Remember, okay, hari Sabtu pukul 10 dekat Google Form macam biasa. Okay, so before we end our class, before we end our class, I'll call the attendance once again. Just angkat nama je, tak payah respon pun tak apa. Sebab nanti kalau respon lambat kesian kamu. Okay, first, Demong masih ada? Okay, Demong ada. Next is Alia. Okay, ada. Arniza. Tak ada. Yang dah angkat tangan boleh bersurai lah. Audrey. Okay, bye. Bakrisha Maisara. Thank you, sir. Okay. Uyung. Now Uyun terkeluar. Kota, Klau. Klau si ada. Dania. Dia ada. Bye Dania. Darcy. Okay, tak angkat tangan. Devlin. Okay, bye Dave. Thank you, sir. Okay. Okay, bye Chanda. Imbau. Okay, bye Imbau. Imbawa. Okay, bye Imbawa. Cindun, Lisa. Okay, bye Lisa. Hisham tak ada. Jen. Just Okay, bye. Percy. Thank you, sir. Okay, bye Percy. Okay, bye Darcy. Bye, Kanyan. sir. Okay, Kanyan ada. Tadi ada join kan Kanyan. Okay, bye Kanyan. Erwin tak ada. Aziz. Okay. Aziz, line slow Azhar tak ada. Shasha. Shasha line. Okay, bye Shasha. Shazwani. Okay, bye. Putri, Nurin. Okay, bye. Nurin. Okay, bye Nurin. Raya. Raya line kot. Tan. Okay, bye Tan. Afikah, tertinggal nama Afikah. Okay, bye Afikah. Raya ada Raya. Raya dah angkat tangan ke tadi? Okay, Raya dengan Aziz.